Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما البعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan sambung semula pengajian kita dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Masih lagi di dalam hadis yang sama, iaitu hadis yang berkenaan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis juga, dalam hadis ini ada juga membicarakan tentang kelebihan melakukan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkara-perkara yang disunnahkan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut. Jadi pada hari ini kita akan sambung pada hadis ini, iaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalul 'abdi, dan selagi mana seorang hamba itu sentiasa ini sentiasa dia menjadi ahlinya. Itu maksudnya kata Imam Ibn Hajar, wa ta'ahli, iaitu wa ta'ahliyah, yakni dia menjadi ahlinya. Selagi mana orang itu nampak dah menjadi ahlinya, yataqarrabu, iaitu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ilayya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, dan selagi mana seorang hamba itu, hambaku, mendekatkan dirinya kepada aku, bin nawafili, dengan perkara-perkara yang disunatkan. Sebelum ni kita dah sebut, ya Allah Ta'ala menyatakan tidak ada sesuatu perkara, wahai anak Adam, tidak ada satu perkara yang paling aku cintai kecuali dengan apa yang telah aku fardukan. Jadi sebelum ni kita dah sebutkan tentang kelebihan fardu. Dan yang kedua, Allah Ta'ala sebut, dan selagi mana seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara sunat, kata Imam Ibn Hajar, ay at-tatawwu'at min jami' asnafil ibadah, segala benda-benda yang disunatkan daripada segenap bahagian-bahagian ibadat, jenis-jenis ibadat, sama ada zahir ataupun batin. Jadi ada benda sunat, kata Imam Ibn Hajar, ada yang zahirnya dan juga ada yang batin. Yang zahirnya macam mana? Katilawatil Quran, seperti seorang itu memperbanyakkan baca Al-Quran. Kata Imam Ibn Hajar, idh huwa min a'zami ma yataqarrabu bihi, iaitu dialah satu amalan sunat ni yang paling dahsyat, yang paling besar, yang mana kalau seorang hamba itu untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Jadi amalan yang sunat secara zahir ni seperti baca Al-Quran, kata Imam Ibn Hajar. Kenapa?
Kata Imam Ibn Hajar, di antara amalan sunat yang paling afdal, yang paling besar, yang paling dahsyat ni adalah baca Al-Quran. Sebab apa? Kerana ada riwayat daripada Imam Tirmizi. Apa riwayatnya? Nabi SAW sebut dalam hadis, ma taqarrabal ibadu ilallah ta'ala bimisli ma kharaja minhu. Tidak ada sesuatu yang boleh menandingi, iaitu tidak ada sesuatu yang boleh tidak ada sesuatu yang mendekatkan seorang hamba yang boleh menandingi daripada sesuatu seorang hamba itu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seumpama yang Allah Taala telah keluarkan daripadanya Allah, iaitu yang telah Allah turunkan. Apa Al-Quran? Jadi sebab tu Imam Ibn Hajar kata, di antaranya amalan sunat yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Yang paling dahsyat sekali adalah baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu salah satu benda yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Ali, Al-Quran itu hablum mamdud. Itu adalah tali yang mana untuk sambungkan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak dekat dengan Allah, Al-Quran jangan tinggal. Nampak tak? Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akal Quran, kelebihan Al-Quran. Bacalah kamu akal Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan sebagai pensyafaat kepada sahabatnya ketika hidup di dunia, iaitu siapa-siapa yang membaca Al-Quran. Jadi ini salah satu amalan secara zahiriah ni, secara zahir ni yang kita boleh buat, baca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya bagaimanakah darjat orang-orang yang berada di dalam syurga, maka dia berkata, aku mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya ada di jannah, ada dari darjat fil jannah, daripada bilangan-bilangan darjat-darjat syurga itu, itulah penghujung daripada terakhir kamu baca ayat Al-Quran. Selagi mana banyak kita baca Quran, semakin tinggilah darjat-darjat kita. Jadi sebab tu siapa yang baca Al-Quran yang paling banyak, darjat dia lebih tinggi daripada orang lain ketika hidup di dunia. Jadi banyaklah baca Al-Quran. Itu salah satu sunnah yang zuhir, nampak tak, yang kita boleh buat, yang mudah untuk kita buat. Ini salah satu kalamullah, kata para ulama, kalau kamu nak Allah berbicara dengan kamu, bacalah Al-Quran. Sebab itu kalamullah. Kalau kamu nak berbicara dengan Allah, maka masuklah di dalam solat. Sebab setiap kali kamu di dalam solat, kamu berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata para ulama. Kan? Tapi kita jarang-jarang sentuh Quran. Kan? Kenapa? Kadang-kadang sebab mungkin hati kita tak bersih. Nampak tak? Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata, "Lau tahara qulubukum", kalaulah bersih hati kamu, nampak tak? "Ma syaba'tum min kalamillah", nescaya kamu tidak akan kenyang daripada kalamnya Allah, iaitu Al-Quran. Nampak tak? Tapi mungkin disebabkan kekurangan kita, taksir kita, ada kemaksiatan kita. Jadi sebab tu mungkin kita baca Al-Quran tu tak rasa manis seumpama orang-orang ahli Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran ni, kata Nabi SAW, ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Orang ahli Quran, yang ini orang yang sentiasa baca Al-Quran, mereka adalah ahlinya Allah. Yang ini orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah, walinya Allah, orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, wa khasatuh, dan orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu siapa-siapa yang hafal Quran, siapa-siapa yang baca Quran, kalau dia betul amal dengan Al-Quran, kata ulama salaf disebut dalam kitab Tibyan, karena salafuna salih, dahulu ulama-ulama salafus salih itu kalau lihat orang yang baca Quran, orang yang belajar Quran, itu nanti dia kesapu di kepala budak-budak. Dia mengatakan, ma'alimtu ahadan afdalu minka in amilta bima alimta. Aku tak melihat ada orang yang lebih afdal daripada kamu ni sekiranya kalau kamu amalkan dan apa yang kamu tahu, iaitu apa yang kamu hafal, apa yang kamu tahu daripada Al-Quran. Jadi itu salah satu sunnah yang Imam Ibn Hajar kata, bacalah Al-Quran. Dan seterusnya kata Imam,
Ibnu Hajar lagi, di antara lagi yang boleh mendekatkan seperti zikir. Sesuatu benda yang sunat secara zahir ni seperti zikir. Nampak tak? Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Muaz bin Jabal berkata, "Qultu, aku pernah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ya Rasulullah bi afdalil a'mal wa aqrabuha ila Allah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, beri tahu kepada aku, khabar kepada aku dengan satu amalan yang paling afdal, yang paling mendekatkan diriku kepada Allah azza wa jalla. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta muta wa lisanuka ratbun bi dzikrillah." Nabi SAW sebut dalam hadis, iaitu satu amalan yang paling afdal adalah kamu mati, ya ini sampai kamu mati, lidah kamu itu sentiasa dibasahi dengan zikrullah. Itu yang amalan yang paling afdal. Jadi sebab itu dalam perempuan, kalau kita berzikir ni, ini salah satu amalan sunat yang jangan kita tinggal. Nampak tak? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, cukuplah zikir itu salah satu amalan yang sangat dahsyat, sehingga setiap orang yang berzikir Allah sebut nama dia. Allah kata, "Fadhkuruni adzkurukum." Nampak tak? Sebutlah namaku, nescaya aku akan sebut nama kamu. Jadi kalau kita nak Allah sebut nama kita selalu, zikirlah. Kan? Kata para ulama, kalaulah orang tu kurang berzikir, boleh jadi Allah tak suka sebut nama dia. Takut tuan-tuan orang boleh dengar, kan? Tapi takut dan takut, kita tak usaha. Kita kurang berzikir, kan? Sebab tu guru saya sebut, kan? Kita ni kadang-kadang sombong dah, rasa kita hebat. Sedangkan kalau kita nak banding tasbih kita dengan ikan-ikan di lautan tu, banyak lagi tasbih ikan-ikan di lautan. Sebab disebut dalam kitab Muntahassul, syarah bagi Syama'il Usul bagi Imam Yusuf An-Nabhani, itu para ulama menyatakan ikan itu kalau panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma salli Muhammad, mereka akan panggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Abdul Quddus. Nampak tak? Itu Quddus nama Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi akan kata dalam syarah tersebut, ikan-ikan ni tidak akan mati kecuali apabila mereka berhenti zikir, bertasbih ke atas Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kalaulah disebut dalam kitab tu, kalaulah nelayan tu mancing ikan tu, maknanya ikan tu sudah berhenti tasbih, maka dia ditangkap, maknanya dia matilah. Itu kata para ulama. Nak katanya ikan-ikan itu bertasbih kepada Allah lebih banyak daripada kita. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Kan? Bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang di bumi. Di bumi ni semua banyak tasbih. Pokok-pokok semua tasbih. Kan? Ada seorang doktor daripada Jerman, tak silap saya. Dia ni karang satu mesin ultrasound tahun 1922 dia dah buat benda tu. Ultrasound ni yang sekarang ni kita tengok macam-macam lah guna, tengok perut lah, apalah ni lah, ada masalah penyakit ke apa semua kan. Itu salah seorang profesor dia yang orang kata yang menemukan salah satu teknologi dia. Apa nama dia saya dah lupa. Jadi dia ni kaji pelbagai suara dia kaji. Nampak tak? Jadi satu hari tu dia terfikir macam mana dia nak kaji apakah binatang-binatang, apakah daripada pohon tumbuh-tumbuhan ni pun ada juga suara. Sebelum ni kita dengar kan, tumbuh-tumbuhan mana ada senyap, mana ada bunyi, tak bunyi pun. Yang angin bunyilah kan. Tapi dia kaji, ada tak suara? Maka dia pun ciptalah satu mesin ultrasound tu kan. Maka dia satu tu dia tengok Allahumma salli Muhammad, setiap daripada pokok-pokok ni memang mengeluarkan suara. Cuma tak boleh dengar daripada telinga manusia biasa. Maka dia kena guna alat betul-betul baru boleh. Maka bila dia tengok gelombang suara tersebut itu, dan dia kaji sebenarnya pokok-pokok ni bercakap pasal apa. Pokok-pokok ni cakap pasal apa. Pokok-pokok ni bercakap juga, tadi cakap pasal apa. Cuma dia tengok gelombang tu semua pokok sama gelombang dia. Tak ada sama satu pun yang berbeza gelombangnya. Jadi akhirnya
dia carilah gelombang yang sama juga dengan pokok-pokok ni, maka dia terjumpa tasbih. Bila kita sebut subhanallah, pokok pun gelombang dia sama dengan subhanallah. Itu yang kata para ulama. Sebenarnya bukti kewujudan dunia ni apa semua ni, semuanya adalah bukti kekuasaan Allah. Dalil wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Akhir kalau kita kaji pasal sains macam mana pun, kalau betul-betul dia jujur, dia akan temukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi pokok-pokok pun bertasbih. Kan? Jadi kita sebagai orang yang Allah Ta'ala sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Kenapa kita tidak mahu bertasbih? Kenapa kita tidak mahu berzikir? Jadi sebut nama Allah. Salah satu faedah dia, Allah akan sebut nama kita. Bila Allah sebut, beza dengan kita punya sebutan. Kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, Allah kata, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku, maka hendaklah dia sangkakan dengan baik-baik. Maksud apa yang disangka-sangka, aku akan jadi apa yang disangka. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku akan bersama dengan orang-orang yang menyebut nama aku. Nampak tak? Dalam riwayat lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang hamba yang dia menyebut nama aku ketika bersendirian kecuali aku akan sebut lebih baik daripada itu. Tidak ada seorang hamba yang menyebut nama aku dalam keadaan khalayak ramai kecuali aku akan sebut daripada khalayak ramai lebih baik daripada itu. Semua para malaikat berdengar. Kita boleh jadi kita zikir itu mungkin jiran-jiran kita dengar, ada malaikat-malaikat kat rumah kita saja dengar. Tapi bila Allah Ta'ala tu, dia sebut nama kita setiap kali kita zikir, Allah, 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 kita sebut la ilaha illallah, sebut nama kita, maka lebih dahsyat daripada sebutan kita kepada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di khalayak ramai. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi. Jadi itu dikatakan. Dalam satu riwayat, nampak tak? Dalam satu riwayat, Nabi SAW ditanya oleh sahabat. Tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Maka kata Nabi SAW, nampak tak? Adalah kamu melakukan kebaikan kepada kedua bapa kamu. Ya kata Rasulullah, kemudian apa lagi? Kemudian kata Rasulullah SAW, adalah kamu berjihad. Berjihad. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, adalah zikrullah. Dan zikrullah itu kata Nabi SAW lebih afdal daripada jihad. Nampak tak? Lebih afdal daripada jihad, kecuali kalaulah kamu pergi berjihad dengan harta kamu dan jiwa raga kamu tidak kembali kecuali dengan kematian. Maksudnya mati kamu, barulah jihad itu lebih afdal daripada zikir. Tetapi zikir ini boleh jadi afdal daripada jihad kalaulah nampak tak, jihad itu tidak pergi meninggal dunia. Itu katanya, patutnya ini mati syahid. Itu dalam hadis menyebutkan tentang kelebihan mafhum hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada amalan-amalan sunat zahir dan sebagainya. Dan begitu juga al-Imam Allahumma salli Muhammad, al-Imam Dumyati menyatakan di antara benda-benda yang sunat seperti ar-rawatib, solat sunat ar-rawatib, khususan al-muakkadat min salatin wa saumin wa sadaqatin wa ghairi dhalik. Dan khususnya seperti solat-solat yang muakkad, sunat-sunat muakkad. Apa? Solat duha, solat witir. Nabi SAW mengatakan, utiru ya ahlal iman, faman lam yutir falaysa minna. Wahai orang ahli iman, witirlah kamu. Nampak siapa yang tidak berwitir, kata Nabi SAW, maka bukan kalangan kami. Nampak tak? Jadi dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan dan perempuan, solat sunat witir itu solat sunat yang muakkad. Siapa meninggalkan dalam keadaan sengaja tanpa uzur, makruh hukum dia. Makruh. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Jadi sebab tu kalau kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Hanafi, itu pendapat dia Imam Ahmad menyatakan wajib untuk solat witir. Sebab apa? Berdasarkan hadis tadi saya sebut.
Man la yutir, siapa yang tidak witir, falaisa minna. Orang ni bukan kalangan kami. Sahabat Nabi SAW cakap macam tu sekali. Kan? Sehingga kan Al-Imam Ahmad pernah keluar fatwa, dalam fatwanya ada mazhab dia lah, dalam mazhab Syafi'i ada orang cerita mazhab Hanafi. Nyatakan siapa-siapa yang meninggalkan witir, maka orang tersebut tidak boleh diterima syahadah. Nak jadi saksi tak boleh. Sebab dia berdosa. Maka dalam mazhab Imam Ahmad, pada itu pendapat dia menyatakan solat witir adalah wajib tapi bukan fardu. Jadi ada perbezaan antara dalam mazhab Syafi'i, fardu, wajib, ni semua ni makna yang sama. Tapi bagi mazhab Hanafi, fardu dan wajib berbeza. Fardu itu ma jaa minad dalil al-maqtu' ataupun dalil qat'i. Sesuatu yang datang daripada dalil yang qat'i, yang datang dalilnya daripada Al-Quran yang putus, tak ada kata-kata lagi dah, memang itu dalil qat'i. Ada pun yang wajib di sisi pendapat Imam Ahmad mengatakan dia berbeza, dia tak sama dengan fardu. Dalam mazhab Syafi'i sama, kalau kita mengajar usul fiqh sama saja. Fardu, nampak tak apa lagi, wajib, apa lagi? Allahumma salli Muhammad. Apa lagi macam-macam lah, ada 5 panggilan wajib tuntun dan perempuan. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad itu Allahumma salli Muhammad berbeza, wajib dengan fardu. Maka solat Allahumma salli Muhammad, solat witir di sisi pendapat mazhab dia mengatakan wajib. Apa itu wajib di sisi dia? Iaitu maja'a minad dalil ghair qat'i, sesuatu yang datang daripada dalil bukan secara qat'i. Nampak tak? Maka dalam mazhab Imam Ahmad ataupun dalam mazhab Imam Hanafi ni, tuan-tuan dan puan diwajibkan solat witir. Jadi kata para ulama, guru-guru kami sebut, kita dalam mazhab Imam Syafi'i, maka keluarlah daripada khilaf, jangan tinggal solat witir. Supaya apa? Supaya ada qaul sebagaimana Imam Ahmad menyatakan haram siapa yang tinggal, berdosa. Itu pendapatnya. Jadi witir buat, duha buat, itu semua muakkadat. Apa lagi solat sunat rawatib yang muakkadat ada 10. 2 rakaat sebelum subuh. Tu yang pertama. Nampak 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Itu salah satu muakkadat. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat, itu muakkadat juga, muakkad. Kemudian selepas maghrib 2 rakaat, kemudian selepas isyak 2 rakaat. Maka semua sekali 10 rakaat. Jadi ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad itulah ada 10. Tapi ghairu muakkad itulah kita tengok sebelum zuhur ada 4 rakaat, kita tambah 2 yang terakhir itu. Kemudian setelah zuhur tambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat rawatib. Kemudian sebelum asar 2 rakaat. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat tambah lagi jadi 4. Kemudian lepas isyak tambah lagi 2 rakaat jadi 4. Jadi semuanya dicampur-campurkan, banyaklah sunat-sunat rawatib itu, tuan-tuan dan puan. Cuma perbezaan dia muakkad dengan ghairu muakkad saja. Jadi buat benda-benda yang disunnahkan oleh Nabi SAW ni, tuan-tuan dan puan, khususnya kata Imam Dumyati, khususan al-muakkadat minas salat wasaum, dan juga berpuasa yang disunatkan untuk kita berpuasa seperti hari-hari Arafah, hari Ashura, itu yang Nabi SAW buat, hari Tasu'a. Kemudian apa lagi, puasa-puasa daripada awal-awal Muharram, itu salah satu puasa yang sangat-sangat besar pahala dia. Kemudian puasa lagi, puasa yang digalakkan, yang disunatkan untuk kita puasa, iaitu puasa Isnin dan Khamis, kalau kita mampu untuk buat setiap bulan, ataupun 3 hari setiap bulan, iaitu puasa Ayyamul Bid. Nampak tak? Ataupun 3 hari yang setiap bulan pada hujung bulan, iaitu Ayyamul Aswad, 28, 29, 30. Kalau 29, 30, 31, macam tu. Dan ada Ayyamul Aswad, puasa-puasa ni semua puasa-puasa sunat yang disebutkan. Begitu juga puasa-puasa hari raya sunat sittah. Kata Nabi SAW, man sama Ramadana watba'ahu sitta min Syawal, nampak tak? Falahu, kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan 30 hari, nampak tak? Kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6, kata Nabi SAW, daripada Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasalah, kan, puasa hari Arafah jangan ditinggal.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ahtasibu 'ala Allahi man shama yaum Arafah ay yaghfira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Atau kama qala. Nabi SAW sebut dalam hadis, aku berharap pada Allah, siapa-siapa yang di kalangan umat aku ini berpuasa pada hari Arafah, maka diharapkan Allah menghapuskan dosanya yang sebelum dan juga dosa yang akan datang. Maksudnya 2 tahun dosanya terhapus. Hari Ashura, puasa kita, kalau kita puasa hari Ashura, puasa kita yang setahun dulu dihapus. Itu kelebihan hari Ashura. Maka solat puasa yang afdal setelah daripada puasanya Ramadan adalah puasa sunat hari Arafah. Jangan tinggal daripada puasa-puasa muakkadat, sesuatu yang sangat-sangat dituntut. Dan begitu juga sedekah. Sedekah banyaklah sedekah. Sedekah-sedekah yang sunat, bukan yang wajib. Wajib itu zakat. Nampak tak? Sedekah-sedekah yang sunat seperti apa? Sedekah pagi subuh. Nabi SAW sebut, nampak tak? Sedekah pagi subuh ni tidak ada satu hamba yang keluar daripada rumah dia kemudian dia sedekah pada waktu pagi subuh. Kata Nabi SAW, kecuali akan datang malaikat akan mengatakan, berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kau berikanlah kepada siapa-siapa yang menginfakkan ketika waktu pagi ini khalafa, yang ini satu gantian pada dia. Dapat doa daripada malaikat. Dan ya Allah, doa malaikat lagi, kata Nabi SAW, kau bagikan. Dan ya Allah, engkau tahanlah, kau musnahkanlah kepada orang-orang yang mumsikan talafah. Siapa-siapa yang tak nak bersedekah, talafah, hartanya musnah. Itu doa malaikat setiap pagi. Jadi doa puasa sedekah yang afdal itulah sedekah ketika waktu pagi subuh antara perempuan. Ini disebut dalam hadis. Ini disebut dalam hadis ataupun salah satu amalan yang sangat baik. Jadi benda ni di antara muakkadat yang perlunya kita perbanyakkan bersedekah. Begitu juga hari Jumaat, begitu juga hari Ashura. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, siapa-siapa man wasa'a ala iyalihi yaumul Ashura, siapa yang memperluaskan rezeki dia itu kepada ahli keluarganya pada hari Ashura, wasa'allahu tilka sanah. Allah Taala akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Nak murah rezeki, hari Ashura belanja isteri kita. Belanja anak-anak kita, buka Shopee. Kan? Jadi itu di antara benda-benda sunat yang Imam Ad-Dumyati kata kita lakukan wa ghairi talika, dan selain daripada itu tuan-tuan dan puan. Jadi itulah yang dikatakan. Jadi amalan yang sunat ni tuan-tuan dan puan, kata para ulama tuan-tuan dan puan, Allahumma salli Muhammad, iaitu ianya sesuatu yang boleh menampal daripada amalan-amalan fardu kita. Maksudnya kalau amalan-amalan fardu kita mungkin berkurang pahalanya, mungkin disebab kurang khusyuk dalam solat, ataupun mungkin dalam ibadah-ibadah kita itu mungkin tak terpati daripada adabnya dan sebagainya, maka benda-benda yang sunat ialah yang akan menampal. Sebab itu dipanggil solat sunat rawatib ni dipanggil jawabirul faraid. Perkara-perkara benda yang boleh menampal akan benda yang fardu-fardu, seperti solat kita. Jadi sebab tu buatlah ba'diyah dan qabliyah. Jangan ditinggalkan sebab tu menampal kekurangan-kekurangan yang fardu tersebut. Jadi nak menyempurnakan dia itu dengan benda-benda yang disunatkan. Nampak tak? Itu dikatakan tuan-tuan dan puan. Dan kata para ulama dalam nukat ni salah satu perumpamaan, permisalan daripada para ulama. Para ulama, nampak tak? Masalul ladzi ya'ti binawafili ma'al faraidi wa masalu ghairihi kamasali rajulin lahul 'abdan. Fa'ata kilahuma minhuma dirhaman liyashtari lahu fakihatan. Fadhahaba ahaduhuma fashtara fakihatan fawada'aha fi wi'a'in wa taraha 'alaihima raihanan wa mashmuman summa ja'a biha fawada'aha baina yadayhi sayyidah. Disebut oleh ulama perumpamaan pada orang-orang yang melakukan melakukan benda yang fardu dan disertakan dengan yang sunat, itu seumpama orang-orang yang seorang tuan, seorang majikan yang mempunyai dua orang hamba.
Maka si majikan ni, si tuan ni, dia pun bagilah kepada kedua-dua hamba tersebut itu untuk belikan buah apple atau apa jenis buah. Liyashtari lahu faqihan. Suruh pergi beli buah. Masing-masing buat kerja, kamu kena pergi beli buah dekat pasar. Maka pergilah kedua-duanya itu pergi ke pasar dan mereka pun belilah buah-buah tersebut. Maka orang yang pertama, hamba yang pertama itu datang kepada kepada tuan dia, itu datang kepada tuan dia tapi tak bawa plastik, tak bawa apa, kemudian letak pula dekat depan, tak bagi dekat tangan. Yang kedua, iaitu seorang hamba, dia beli dan tapi dia bawa dengan plastik, penuh dengan adab, kemudian dia pun datang kat tuan dia, bagi dekat tangan. Maka itulah perumpamaan seperti orang yang pertama, hamba yang pertama tadi, iaitu orang yang hanya melakukan fardu saja. Nampak tak? Dia lakukan perintah tuan dia. Tuan dia kata pergi beli buah, dia buat. Tapi tak sempurna. Adapun yang hamba yang kedua sempurna sebab apa? Sebab dia buat juga yang fardu, yang wajib dia kena buat. Dan kemudian dia tambah lagi, dia beli plastik. Kemudian dia letak, dia bagi dekat tangan tuan tersebut itu dengan hormat, dengan baik. Itulah perumpamaan orang yang kalau buat fardu dan juga dengan melakukan yang sunnah. Kalau orang buat fardu saja, ya wajib dia buat, tapi belum tentu sempurna. Jadi itu dikatakan para ulama tuan-tuan dan puan-puan, kan? Jadi sebab itu kita ni kena buat benda-benda yang sunat ni tuan-tuan dan puan, agar apa? Agar benda-benda tersebut itu dapat menyempurnakan lagi ibadah kita yang wajib. Jadi itu benda-benda yang secara zahir, sunat-sunat zahir. Ada sunnah-sunnah batin. Imam Ibn Hajar kata ada sunnah-sunnah batin. Yang tadi tu semua zahir, saya sebut tu semua yang boleh nampak dengan mata yang kita buat zahir. Dia dipanggil sunnah batin pula. Apa sunnah batin ni? Iaitu kata Imam Ibn Hajar, wa batinuha kazuhdi wal war'i wa tawakkuli war ridha wa ghairuha min sairil ahwalil arifin. Kata Imam Ibn Hajar, yang sunnah batin seperti zuhud. Zuhud apa? Zuhud dalam hati. Jadi zuhud ni bukan zahir saja. Tengok zuhud, pakai compat-camping, tu zuhud. Tak. Zuhud tu letak kat dalam hati. Kata Sayyidina Ali, afdaluz zuhdi ihfa'u zuhdi. Sebaik-baik zuhud adalah yang menyembunyikan zuhud. Jadi zuhud tu kat hati. Zuhud hahuna, kata ulama. Zuhud itu kat hati. Bukan zuhud tu hanya pada pandangan mata kita. Nampak tak? Sebab itu adanya sahabat-sahabat yang kaya raya, apakah mereka tu zuhud? Zuhud. Nampak tak? Tapi dunia itu hanya di tangan mereka, tak ada di dalam hati mereka. Berbeza yang setengah orang kadang-kadang dia mencompat-campingkan pakaian dia, nampak zuhud, tapi dalam hati dia penuh dunia. Nampak tak? Jadi sebab itu kita zuhud itu di dalam hati. Sebab itu dikatakan zuhud, yang pertamanya zuhud. Jadi apa amalan-amalan sunat zuhud? Zuhud ni apa? Iaitu tarakud dunya wal hawa wa zinah. Kata ulama, zuhud itu iaitu meninggalkan dunia. Yakni meninggalkan dunia dalam hati. Tak ada letak dunia tu dalam hati. Apa ada? Okeylah. Nampak tak? Wal hawa, dan tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Apa yang nafsu nak, tinggal sebab zuhud. Kemudian zinah, perhiasan. Apa ada perhiasan, sekadar itu sajalah. Tidak boleh lebih, tidak tabaruj, tidak boleh lebih. Itu dipanggil zuhud. Dan juga seperti warak, benda-benda yang sunat. Dalam batin kita ni, batin yang sunat yang batin, iaitu seperti warak. Apa itu warak? Iaitu tarkul muharramat wa syubhat. Meninggalkan benda yang diharam dan juga benda yang disyubhat, benda yang syubhat. Jadi tinggal benda haram, tinggal benda syubhat. Kebanyakan haram tu alhamdulillah ada ramai orang boleh buat lah. Tapi certain benda haram boleh tinggalkan. Kan? Nampak tak? Minum arak, haram. Pegang khinzir, makan khinzir, haram. Mengumpat, kan? Jadi jangan kita nampak dah apa Allah SWT Muhammad, kita buat benda yang tinggalkan benda haram, kemudian benda haram yang lain kita anggap macam tak ada apa-apa.
Semua benda tersebut mesti kita kena tinggal. Itu baru wara'. Dan begitu juga meninggal syubhat, benda-benda syubhat, kan? Itu di antaranya. Dan begitu juga seperti tawakal kepada Allah, itu juga benda sunat. Yang ada di dalam batin kita ni, sunat batin kita, tawakal kepada Allah, iaitu iktimad, berpegang pada Allah Subhanahu wa taala ataupun isnad ilallah, iaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggilkan ba'da setelah daripada usul. Setelah daripada usul itu tawakal. Dan juga redha, itu juga benda-benda sunat, kata Imam Ibn Hajar radhiyallahu taala, wa ghairuha min sa'iril ahwal, dan selain daripada sifat-sifat yang disebut oleh Ibn Hajar itu daripada segenap ahwal, keadaan para arifin, ini orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Disebut dalam satu riwayat Abi Daud, nampak dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Inna Allah Ta'ala la unasan ma hum bi anbiya'i wala syuhada'i yaghbituhumul anbiya wa syuhada' yawmal qiyamah bi makanihi min Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai umat manusia, dan mereka bukanlah, yakni di kalangan hamba, ya. Itu manusia, yakni hambanya di kalangan manusia, ma hum min anbiya, mereka bukan nabi-nabi, bukan para nabi, wala syuhada', mereka juga bukan orang yang mati syahid. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada', akan tetapi para nabi dan juga para syuhada, orang yang mati syahid, yaumul qiyamah, itu sangat jealous, cemburu dengan mereka. Bimakanihim minallah, kerana mereka mempunyai darjat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sebut macam tu, sahabat-sahabat bertanya Nabi, qalu ya Rasulullah, manhum, siapakah mereka ni? Qala, maka Nabi SAW sebut, hum qaumun tahabu bi ruhillahi ala ghairi arhami bainihim wala amwalin yata'atunaha fawallahu inna wujuhahum lan nur wa inna la'ala nur la yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanuna idza hazana an-nas. Nampak Nabi SAW sebut siapakah mereka? Mereka itu adalah iaitu orang-orang yang mencintai kerana Allah. Cinta makhluk Allah Ta'ala ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka bukan daripada orang yang sama keluar daripada rahim, yang ini keturunan kerabat dia. Semua dia cinta hamba Allah Ta'ala. Ini sifatnya. Yang nabi-nabi, para syuhada jelas cemburu dengan mereka. Nampak tak? Wala amwalin yata'amuha, dan mereka itu memberikan harta. Nampak tak? Kepada siapa-siapa, walaupun bukan daripada keluarga, kata Nabi. Allah, demi Allah, kata Nabi SAW, inna wujuhahum, sesungguhnya wajah mereka itu lanur, benar-benar mempunyai cahaya, kata Nabi. Wa innahum la'ala nur, dan mereka itu berada di atas cahaya, kata Nabi SAW. La yakhafuna, mereka itu tidak pernah takut ketika manusia sedang takut. Idza khafan nas, wa la yahzanuna, mereka itu tidak pernah bersedih. Idza hazanan nas, apabila manusia-manusia itu dalam keadaan bersedih. Kemudian Nabi SAW pun baca satu ayat, ala inna awliya ila khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya wali-wali Allah Ta'ala itu, sungguhnya wali Allah Ta'ala itu tidak ada takut ke atas mereka itu, dan tiadalah mereka itu bersedih. Jadi itu di antaranya. Jadi buat benda-benda yang sunnah, itu semuanya itu subhanallah mendatangkan faedah dunia dan juga akhirat kepada siapa yang melakukan benda yang sunnah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man ahya sunnati fi zaman fasadati ummati falahu ajru mi'atu syahid. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang melakukan sunnah aku pada zaman umat aku dah rosak, ramai orang dah tinggal sunnah, ramai orang yang dah sekular, liberal, macam-macam lah fikrah, orang lain yang macam-macam akhlak dah buruk. Siapa yang melakukan sunnah, maka dia mendapat ganjaran seperti orang yang mati syahid, 100 orang mati syahid. Salah satu kelebihan, dan ada ulama komentar hadis itu dhaif, tapi ala kulli hal boleh untuk kita amalkan sebagai fadilah amal tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu dikatakan. Maka kita tengok dalam hadis, maka apa kata Nabi SAW, la yazalul abd, Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut, selagi mana seorang hamba itu dia mendekatkan diri dia kepada aku dengan mendatangkan perkara-perkara sunat,
hatta uhibbahu, sehinggalah aku akan cinta kepadanya. Ya, ini Allah Taala akan cinta kepadanya. Kata Imam Ibn Hajar, fa'alima anna idamati nawafil ba'da ada'il fara'id. Nampak tak? Allahumma salli Muhammad. Dan kita dapat tahu daripada hadis ini bahawasanya siapa-siapa yang melazimi melakukan daripada perkara-perkara sunnah, daripada perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak tak? Taqdi ila mahabbatillah lil abdi, maka dia akan ditetapkan untuk mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak cintanya Allah Taala tu macam mana? Itulah benda sunat. Sebab tu kata Allah hatta uhibbahu, selagi mana dia istiqamah buat benda-benda, maksudnya idamah kata Ibn Hajar, selagi mana dia istiqamah buat benda-benda sunnah, selagi itulah, selama dia buat sunnah tu, sehingga itulah Allah Ta'ala datangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, tuan-tuan dan puan. Dan kata Imam Ibn Hajar, wa sayratuhu min jumlati awliyaihi, sehingga Allah Ta'ala akan jadikan dia di kalangan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, alladhina yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana wali-wali Allah Ta'ala itu sangat-sangat Allah Ta'ala cinta kepada mereka, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama huwa ma'lum minasyahid, sebagaimana kalau kita boleh saksikan sekarang, kata Imam Ibn Hajar, fa in man dawama khidmati sultan wa muhadatihi ahabbahu wa qarraba. Seumpama kalau orang yang sentiasa berbaik dengan sultan, pemimpin, khidmat dengan dia, jaga dia betul-betul, khidmat pada dia, sehinggalah pemimpin tersebut akan cinta kepada dia, kasih kepada dia, sebab ini rajin khidmat. Begitulah bos kita dan sebagainya. Sebab bila kita istiqamah, jaga hak dia, kerja betul-betul, bantu dia apa semua, maka begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan. Jadi itu dikatakan, tuan-tuan dan puan. Dan juga dikata Imam Ibn Hajar, wa yukhazu min siyaqil hadis, dan boleh kita ambil daripada hadis ini. Itu Imam Ibn Hajar. Benda ni penting, tuan-tuan. Annal waliya imma mutaqarribun bil faraidi bi alla yatruku wajiban wa la yaf'alu muharraman, au biha ma'ana nawafil. Kata Imam Ibn Hajar, boleh kita ambil pada hadis ini kefahaman bahawasanya seorang wali Allah Ta'ala itu sama ada dia dekat dengan Allah Ta'ala, itu sama ada dia melakukan benda yang difardukan oleh Allah, dan dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan dia tak melakukan benda haram. Jadi ada orang jadi wali, nampak tak? Kadang-kadang dia buat benda wajib saja. Ada satu tuan guru saya sebut, ada satu orang ahli kasyaf, subhanallah, dia pergi dekat arena. Lalu dia pergi ke arena tu, dia sebut, tengok Allah Ta'ala tunjukkan muka budak muda ni, subhanallah, bercahaya-cahaya. Wallahu a'lam. Kata Imam Zaini Dahlan, likulli muslim lahu nur wa barakah. Setiap orang Islam tu mempunyai nur dan juga keberkahan. Dan begitu juga dalam hadis disokong, memang betul orang Islam ni ada nur. Bahkan hati dia itu pun nur, ada iman, dikatakan. Jadi subhanallah, ada wali Allah tengok seorang budak muda ni bercahaya, maka dia pun datang. Dia tanya, apa amalan kamu ni? Orang soleh bertanya, apa amalan kamu? Maka dia kata, kenapa kamu tanya macam tu? Kerana dia kata, sebab aku tengok wajah kau ni bercahaya-cahaya. Apa amalan kau ni? Dia kata, saya tak amal apa-apa pun, kecuali saya dah istiqamah 2 tahun, saya tutup aurat. 2 tahun saya istiqamah tutup aurat. Benda wajib saya buat lah. Sebelum ni saya susah nak tutup aurat, tapi saya istiqamah tutup aurat. Maka kata orang soleh tersebut, ni lah menyebabkan Allah Ta'ala ni berikan cahaya di wajah kamu. Jadi sebab tu, tuan-tuan dan perempuan, benda yang fardu ni, ada orang jadi wali disebabkan benda yang fardu, dan meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Ataupun kata Imam Ibn Hajar, ada orang yang menjadi wali dengan disebab dia melakukan benda-benda yang fardu dan disertakan juga dengan amalan-amalan sunnah. Au biha ma'ana wafil, kata Imam Ibn Hajar, wa hadha akmal wa afdal, dan inilah yang paling afdal.
Jadi ada orang jadi wali sebab benda yang fardu saja. Ada juga orang jadi wali sebab setelah melakukan benda yang fardu, kemudian dia melakukan benda-benda yang sunnah tuan-tuan dan puan. Jadi itu yang disebut. Maka kata Imam Ibn Hajar, wali hadza khussa bil mahabbati sabiqah bi sururatil atiyah. Jadi sebab itulah dikhususkan orang-orang yang setelah melakukan benda yang fardu, kemudian dia melakukan benda yang sunnah, maka dia boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibn Hajar, wa annahu la tariq, dan tidak ada jalan illallah, seorang itu menuju pada Allah, mendekat diri pada Allah taala, wa wilayatihi, dan mendapat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi, dan mendapat cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, siwa ta'at, kecuali dengan jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah didatangkan daripada Nabi SAW, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kata saya nak dekat diri pada Allah, tapi tak nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibn Hajar, wa ma adaha batil. Maka orang yang kata tak nak ikut jalan Nabi, tak nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak dekat pada Allah, maka batil. Orang ni batil. Orang yang tersebut batil, tuan-tuan dan puan. Kan? Jadi sebab tu kan, tuan-tuan dan puan, benda-benda yang sunnah ni lah jalan juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tengok dalam hadis, faida, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faida ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintai orang ini. Jadi kata Allah, selagi mana seorang hamba itu dia melakukan benda yang disunahkan, nampak ada istiqamah, aku akan cinta kepada dia. Apabila aku cinta, jadi Allah Ta'ala nak sebut, apabila aku cinta kepada orang tersebut, maka apa tuan-tuan dan perempuan, kata para ulama, apabila Allah Ta'ala cinta kepada orang tersebut, tuan-tuan dan perempuan, yakni kata Imam Ibn Hajar, iaitu aku akan memenuhkan akan hatinya itu daripada ma'rifah, mengenal. Jadi kalau orang tu dah aku cinta kepada dia, kata Imam Ibn Hajar, aku akan memenuhkan hatinya itu dalam ma'rifah, mengenal aku. Wa asyraqtu alaihi anwaril wilayati, dan aku akan menyinarikan akan di dalam hatinya itu, ke atasnya itu dengan cahaya-cahaya kewalian. Kata Imam Ibn Hajar. Nampak tak? Sebab itu kita tengok dalam hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku cinta kepada hamba ni, maka akulah yang menjadi pendengaran yang dia dengar. Wa basarahu allazi yabsiru bih, dan juga penglihatan yang dia dengar. Akulah menjadi penglihatan dengan apa yang dia melihat. Wa yadahu allati yabtashu biha, dan juga tangan dia dan akulah yang menjadi daripada apa yang dia mencapainya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan juga kakinya itu, dan akulah menjadi apa yang kakinya melangkah. Dalam hadis Nabi dalam hadis kursi, Allah Taala sebutkan macam tu. Baik. Maka kata para ulama, tuan-tuan dan puan, maksud Allah Taala tu akan menjadi apa yang didengar, apa yang dia melihat, apa yang dicapai, apa yang dilangkah, apa yang dipergi. Itu maksudnya, tuan-tuan dan puan, ada pelbagai pendapat ulama. Maka kata Imam Dumyati, tuan-tuan dan puan, ikhtalafi fi ma'na dzalika. Ulama-ulama berselisih pendapat apakah maksud itu. Maksudnya macam mana? Kan? Ni hadis ni, tuan-tuan dan puan, banyak orang hakikat ambil. Tapi salah faham ramai, sampai mereka menjadi ittihad dan hulul. Mereka kata Allah satu masuk dalam badan. Tu yang kata tu, nampak tak, Allah Muhammad Allah, semuanya Allah. Saya pernah jumpa banyak tuan-tuan. Dulu kalau masa masuk tarikat-tarikat, ada juga jumpa orang yang jenis macam ni, tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Jadi syekh-syekh tarikat semua betul. Jadi orang yang kadang-kadang dia belajar, dia tak mengikuti sistem kita, kemudian tak ada riyadhah nafsu, dengar-dengar, tengok baca sendiri, dia pun semua kadang-kadang jadi macam ni, tuan-tuan dan perempuan. Jadi mereka ittihad dahulu. Jadi saya akan sebutkan masalah tu juga, tuan-tuan dan perempuan. Imam Hajar dia sebut, tuan-tuan dan perempuan. Dan pendapat yang pertama, kata ulama, tuan-tuan dan perempuan, maksudnya yang pertama, Imam Dumyati kata, aku akan menjadi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia capai, apa yang dia langkah. Maksudnya, iaitu aku akan memelihara telinga dia. Ni ulama sebut. Jadi, jangan kita pandai-pandai baca hadis, kita pun
pandai-pandai reka, kan? Jadi itu. Kita apabila seorang tu dicintai oleh Allah, Allah akan memelihara telinga dia. Jadi dia tak akan mendengar kecuali benda-benda yang dihalalkan saja. Fala yasma'u illa ma yahillu sama'. Maka dia tidak akan dengar kecuali benda yang halal saja untuk dengar. Wa kuntu hafiz basarahu, dan aku menjadi, aku menjaga dengan apa yang dia melihat. Maksudnya aku menjaga apa yang dia melihat. Maka dia tidak akan melihat kecuali benda yang halal bagi dia untuk melihat. Jadi dia tidak akan buat benda maksiat, tidak akan benda haram. Jadi bila Allah kasih kepada seorang tu, Allah jaga dia punya pendengarannya juga, telinganya. Dan begitu juga tangan dia. Maka dia tidak akan mencapai sesuatu kecuali dengan apa yang diredai oleh Allah, yang dihalalkan. Dan begitu juga Allah jaga kaki dia, sehingga dia tidak akan melangkah dengan sesuatu benda yang diharamkan. Ini pendapat yang pertama, yang ulama syarahkan maksud pada hadis ini. Wakilah, dan ada juga pendapat ulama mengatakan maksudnya Allah Ta'ala akan bagi nusrah. Innal ma'na kuntu lahu fi nusrati kasama'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi fil mu'awanah. Yakni aku akan memberi kemenangan, aku akan beri bantuan kepada dia, baik pada telinga dia, baik pendengarannya, baik penglihatannya, baik apa yang dicapai, baik apa yang dilangkah. Jadi apa yang dia buat tu, tuan-tuan dan puan, semuanya jadi macam semuanya daripada inayah kepada Allah. Jadi bila Allah kasih tu, Allah buat begitu. Orang ni jadi macam tu. Itu yang pendapat yang kedua. Wakilah, dan ada juga pendapat ulama maksud daripada hadis ini, diskusi ini, iaitu kuntu sama' ka sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi fi itharihi amri fahuwa yuhibbu ta'ati wa yu'siru khidmati kama yuhibbu hazihil jawarih. Maka kata Imam Dumyati, makna yang ketiga, dan para ulama berpendapat menyatakan Allah Ta'ala itu memang menjadikan seperti pendengarannya. Nampak tak? Pendengarannya dan penglihatannya dan juga kakinya dan juga apa yang dicapainya tersebut itu, Allah akan jadikan semua itu pada ketaatan kepada Allah dan disuka. Maka dia tak suka melihat kecuali untuk mata tu melihat bersama Allah. Telinga tu kecuali untuk mendengar benda-benda yang disukai oleh Allah, yang diredai oleh Allah. Begitu tangan, begitu kaki. Maka kata para ulama, jadi ini yang dimaksudkan daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu yang dikatakan. Dan kata para ulama, di antaranya salah satu tahqiq, yakni Imam Ibn Hajar nak tahqiq apakah yang makna hakikat pada hadis ini. Dia kata annahu majazun. Hadis yang dimaksud ni adalah majaz, kiasan daripada Allah Ta'ala. Wa kinayah ni kiasan lah. Nampak dah, an-nusratillahi ta'ala li'abdi, yang Allah Ta'ala akan bagi bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia ni jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Dan Allah Ta'ala akan bantu dia. Wa ta'yiduhu wa i'anatuhu, Allah bantu dia, Allah Ta'ala menyokong dia. Wa tawliyahu, dan Allah Ta'ala akan menguasai fi jami' umurihi, pada segenap urusan dia, hatta ka'anahu Ta'ala nazala nasahu min 'abdihi manzilatil alat, sehingga Allah Ta'ala tu jadikan dia ni, nampak tak apa yang dia buat tu semua tu, Allahumma salli alaihi, Allah Ta'ala tu turun kepada dia, maksudnya Allah Ta'ala tu pergi kepada dia tu sebagai Allahumma salli Muhammad, menjadi seperti alat. Maksudnya seperti apa? Jadi bantu dia segenap apa benda yang dia boleh melakukan segenap perkara itu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehinggalah kata Imam Ibn Hajar, wala jawarih allati biha yudrik wa yasta'in, dengan anggota-anggota apabila dia untuk melihat sesuatu ataupun mendapat sesuatu dan meminta pertolongan. Nampak tak? Jadi itu dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu dalam riwayat lain hadis Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis kursi, fabi yasma'u, dengan akulah dia akan dengar. Jadi Allah Ta'ala ni akan menjadikan, Allah Ta'ala itu seolah-olah macam akan menjadikan orang tersebut itu, apa dia dengar tu semua yang Allah Ta'ala pilih, dia dengar yang baik-baik saja. Itu maksudnya. Akulah yang akan menjadi dia dengar. Akulah yang akan menjadi wabi yabsu, dan dengan akulah dia akan melihat. Wabi yabtishu, dan dengan akulah dia capai, dan dengan akulah dia berjalan. Maksudnya kata Imam Ibn Hajar, anallazi aqdartuhu ala hadhil af'an, akulah yang telah memberi kekuatan kepada dia
kudratkan kepada dia itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Wa khalaqtuhu fi, dan aku ciptakan perbuatan tersebut. Fa ana fa'il dzalika, dan seolah Allah kata akulah yang melakukan perbuatan tersebut. La annahu yakhluq af'alna, dan bukanlah hamba ini dia melakukan dan perbuatan itu diri dia sendiri, kata Imam Ibn Hajar. Sawa'an juz'iyat, walaupun sebahagian, wal kulliyat, walaupun seluruhnya. Tak ada sikit pun. Allah Ta'ala pantau, Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala gerakkan. Semua tu atas datang ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Maka kata Imam Ibn Hajar, hadis ni juga untuk menolak fahaman Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah berpendapat bahawasanya nampak tak, mereka lamma za'ma'athul Mu'tazilah min khalqil juz'iyat, bahawasanya mereka ni sebahagian perbuatan-perbuatan juz'iyat mereka cipta sendiri, bukan, tak ada kait dengan Tuhan, tak ada kait dengan Allah. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah segenap juz'iyat wa kulliyat, walaupun sebahagian perbuatan kecil-kecil tu pun, itu pun Allah Ta'ala cipta, itu pun Allah buatkan, itu pun Allah Ta'ala kudratkan. Nampak tak? Mu'tazilah lain, dia kata macam tu, juz'iyat tu dia yang buat. Nampak tak? Maka daripada hadis ini juga kata Imam Ibn Hajar untuk menolak fahaman Mu'tazilah. Cukup Allah Ta'ala yang bagi dengar, Allah Ta'ala bagi kudrat untuk dengar, Allah Ta'ala bagi kudrat sekian untuk berjalan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu yang dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kata Imam Ibn Hajar, ni saya nak sebut. Imam Ibn Hajar kata, wa za'mul ittihadiyyati wa hululiyati baqa' hadzal kalam ala haqiqati. Dan ada para orang yang ittihad, hulul ittihad ni, dia orang yang menganggap mereka dah bersatu dengan Tuhan. Ada geng-geng makrifat lepas ni, tuan-tuan dan puan. Kan? Makrifat tu betul, ilmu makrifat, ilmu hakikat ni betul. Yang salah tu bila orang yang tak mengikuti iaitu jalan yang betul. Saya nampak tak? Jadi mereka mengambil hadis ini seolah-olah Allah bersama dengan mereka tu dan mereka dah bersatu dengan zat Allah. Nampak tak? Kata Imam Ibn Hajar, wa za'mul ittihadiyah wal huliyah baqa'u hadzal kalam ala haqiqati. Bukan majas. Nampak tak? Sedangkan kita pada hadis ini Imam Ibn Hajar kata tahqiq majas wa kinayah. Itu hanya nak menerangkan kiasan. Allah Ta'ala bantu, Allah Ta'ala gerakkan untuk mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan bermakna kita bersatu dengan Tuhan. Seumpama setengah golongan-golongan yang mutasawwifah, yang anggap dia tu sebagai sufi tapi mutasawwif. Sufi ni ada sufi, ada mutasawwif. Sufi itulah orang betul-betul sufi. Orang betul sufi, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang bersihkan hati dia betul-betul, tuan-tuan dan puan-puan. Mutasawwifah buat-buat sufi, berlakon sufi. Maka Imam Ibn Arabi ada satu kitab dia karang Tablis Iblis. Dia rak orang-orang sufi yang sesak-sesak ada. Nampak tak? Itu dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mereka faham daripada hadis ni, konon Tuhan bersatu dengan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Maka kata Imam Ibn Hajar, dalalun wa kufrun ijma'an. Ini sesat dan kafir secara ijma'. Mana boleh kita nak bersatu, kita nak jadi Tuhan. Sebab tu tuan, satu ketika dulu saya ni masuk satu grup lah WhatsApp. Saya pun tengok makrifat hakikat macam best lah. Tapi kemudian saya tengok bahas lama-lama lalu. Sebab saya tengok orang-orang ni biasa. Bila saya tanya kerja mana, ada engineer, ada yang ni. Tapi dah memang suka makrifat hakikat ni, tuan-tuan dan puan. Tak apalah kan. Bagus tu, tapi cuma salah kefahaman dan tauhid itu salah. Sampai kan tuan-tuan dan perempuan, ada seorang hamba Allah Ta'ala tu pergi post gambar satu perempuan gambar seksi. Kan? Maka ada seorang tu komen, ini pun daripada perbuatan Tuhan. Lepas tu saya tanya, kalau orang ni post gambar porno, perempuan tak pakai baju, cakap tu, maknanya itu perbuatan Tuhan? Ya dah. Dan tu kamu tak tengok Tuhan? Kamu tak nampak ke Tuhan kat mana? Dia kata macam tu. La ilaha, kacau bilau. Kalau macam tu tuan-tuan, saya pun jawab balik, kalau macam tu cuba hantar gambar isteri kamu tak pakai baju, boleh? Kamu cakap itu perbuatan Tuhan. Senyap dia. Ni masalahnya tuan-tuan dan puan. Golongan-golongan macam ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ulama-ulama fatwa berkenaan dengan daripada Allahumma salli Muhammad
ulama-ulama dulu pun, ulama-ulama Jawi kita pun fatwa kebanyakan daripada ittihad, maksudnya Allahumma salli Muhammad, daripada wahdatul wujud ni sesat. Tak percaya tuan-tuan dan puan-puan pergi tengok fatwa-fatwa negeri. Memang difatwakan sesat. Kenapa difatwa sesat? Sebab sesat kepada kebanyakan orang. Sebab nak jadi wahdatul wujud ni tuan-tuan dan puan-puan, itu satu pembahasan yang kalau nak kita kena bahas lebih panjang, dan itu para ulama sebut tuan-tuan dan puan-puan. Dan maksud wahdatul wujud itu maksudnya ketauhidan, bukanlah bermakna Allah bersatu dengan mereka sehingga kan menyebabkan mereka kata Allah itu mereka, mereka itu Allah. Seumpama orang yang macam sesat macam ni. Nampak tak? Jadi itu dikatakan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ini satu hadis yang ada perbahasan yang kata para ulama tuan-tuan dan puan-puan. Dan itulah yang dikatakan. Maka kata Imam Ibn Hajar, saya habiskan kalam dia, fadhahu, maka hati-hati dengan orang ni, kata Imam Ibn Hajar. Kalau kita dengar orang cerita-cerita macam ni, berhati-hati. Fa innahum rubbama labisu ala du'afa'il uqul. Boleh jadi mereka ni datang kepada orang yang lemah akal dia. Bolehlah mereka ni kencing, fastahawu wa adalluhum, dan mereka kesesatkan. Mereka akan sesatkan orang macam ni. Lituzayyinahum bi zayyi sufiyah. Jadi mereka pun nampak tak, mereka lah menghiaskan supaya inilah cara kehidupan orang sufi betul-betul macam ni. Nampak tak? Wa sufiyah, yang kata Imam Ibn Hajar, bari'un minhum, sedangkan orang sufi yang pada hakiki, yang betul-betul lah tuan-tuan dan puan-puan, seperti Yazid Al-Mustami itu semua tu, bari'un minhum, melepaskan diri daripada mereka. Tak ada pun macam mereka. Faqatalahumullahu anna yufakun. Imam Ibn Hajar doa, moga-moga Allah Ta'ala bermusuh dengan orang yang macam ni, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi inilah dikatakan. Ya. Jadi Allahumma salli Muhammad ni satu perbahasan yang disebut oleh ulama. Jadi insya-Allah Ta'ala nanti kita akan sambung lagi pada hadis ini tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hadis qudsi ini, wala insalani la'atiyannahu. Sekiranya kalau dia meminta kepada aku, setelah aku kasih kepada dia, diminta kepada aku, maka aku akan bagi. Aku akan berikan kepada dia. Wallahu ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita taufik hidayah. Allah jadikan kita di kalangan golongan yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari wal Maturidiyah, wa madhhaban wa Syafi'iyyan mazhaban. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita keampunan dan juga kesihatan, dan juga Allah Ta'ala tunaikan segala hajat kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma arina fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.